sahabat kita ni, Encik Said Alatas, katanya Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Encik Said Alatas, Said Alatas di sini minta maaf KC, kebelakangan ini saya sibuk sebab adalah tugasan-tugasan yang harus saya sempurnakan. Takut tak cukup tidur, terpaksa tidur awal. Terima kasih. Terima kasih juga pada anda. Kata Encik Said Alatas, baru-baru ini sebenarnya saya baru saja pulang dari Yogyakarta membantu seorang sahabat yang katanya terkena gangguan sihir yang amat dahsyat. Kalau saya ceritakan di sini KC, sekali dengar macam dalam filem-filem ya yang pernah kita tonton, orang yang disihir, tapi ini hakikatnya. Rumah seorang sahabat ini telah pun dikenakan sihir yang terdahsyat kerana selisih faham. Pada mulanya kawan baik, sahabat karib rapat, kata Said Alatas. Tapi oleh kerana sesuatulah, boleh saya gunakan perkataan wang ataupun duit, ataupun kalau orang Indonesia di Yogyakarta panggil ongkos. Kerana ongkos KC, kawan yang rapat, sahabat karib, putus begitu saja. Malah akhiri dengan satu perbuatan yang menyeramkan. Teman saya yang kena buatan sihir ini terperanjat apabila dia sedang masak nasi, baru nak suap masuk ke dalam mulut, dengan kuasa Tuhan ternampak KC di nasinya yang digaul itu ada jarum-jarum yang tajam, bukan satu malah dua. Bila dia cuba buka periuk nasi, dalam periuk nasi penuh dengan jarum-jarum kecil. Teman saya terkejut. Malah nasi itu dibuang, dimasak begitu juga akan timbul jarum-jarum yang sama. Dan selain dari itu, anak gadisnya yang berusia 17 tahun, kata Encik Said Alatas, mengalami satu penyakit yang amat misterius. Apa yang berlaku? Setiap waktu maghrib sampailah waktu sebelum azan subuh berkumandang, kata Encik Said Alatas, anak gadis 17 tahun ini akan diserang satu penyakit yang misterius di mana wajahnya akan terkeluar macam jerawat, tetapi banyak. Mukanya akan terkeluar satu-satu, bertumpuk-tumpuk jerawat yang bernanah dahsyat. Bukan itu saja, kata Encik Said Alatas, malah bila sepanjang malam nak tidur meraung kesakitan. Sebab katanya pedih, panas, tak boleh buat apa-apa. Jadi mereka suami isteri minta bantuan saya. Sebenarnya kami dah kenal lama KC. Bila datang melihat keluarga ini amat sedih. Saya hanya berserah pada Tuhan. Kita ini sebagai pengusaha, Tuhan yang menentukannya. Dan pastinya setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Jadi saya cuba dengan beberapa orang kampung yang lain, ada Pak Kiai ini juga turut membantu dan beri simpati kepada keluarga ini. Sampaikan kami tak boleh buat apa-apa. Apa yang kami lakukan, kami pergi ke rumah yang menghantar. Pada mulanya KC, orang yang dah curi siapa yang nak mengaku kan. Kami tanya dengan cara baik, kami dihalau KC. Malah makin teruk dihantar. Terpaksalah beramai-ramai duduk dalam surau ataupun di sana dipanggil musollah. Duduk KC, anak beranak, suami isteri dengan orang kampung yang lain. Dari maghrib sampailah ke isyak, isyak sampailah ke malam. Kita baca surah. Ketika membaca surah, kata Cik Said Alatas, surah musolahnya agak kecil, macam satu ruang kecil sahaja. Ada beberapa tingkap tutup buka, angin ribut KC bertiupan. Seolah-olah benda tu menghantar, tak boleh masuk dalam musollah. Dikatakan rumah Allah KC. Boleh rasakan budak tu kesakitan. Kita terus membaca supaya terkeluar segala perbuatan yang jahat yang ingin disampaikan. Akhirnya KC, apa yang berlaku? Yang buat jahat akan terima padahnya. Ketika kami beramai-ramai membaca surah-surah Yasin, menyerahkan diri kepada yang satu, si menghantar telah pun menghadapi satu kemalangan. Tapi bukan beliau, istrinya KC. Ketika itu rumahnya rumah kampung yang agak buruk. Satu palang kayu jatuh terhempap kaki istrinya. Dari situ beliau hentikan segala perbuatannya. Yang hairan, 2 malam selanjutnya, kata Cik Said Alatas, si teman ni datang minta maaf. Dan KC, seperti orang-orang yang beriman yang lain,
Walaupun anak dibuat orang, walaupun isteri dan dirinya dibuat, si hamba Allah teman saya ni dengan mudah memaafkannya. Dari sini saya kata Encik Said Alatas ingin memberitahu sejauh mana kejahatan yang dilakukan mungkin oleh ibu dan ayah kita, sahabat rapat, jiran tetangga. Kalau mereka datang untuk mohon maaf, kita maafkanlah mereka. Terima kasih, Casey. Saudara,